Pendidikan Islam tahun 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah dalam slot PDPR Pendidikan Islam tahun 1 pada kali ini. Baiklah, pada kali ini kita akan menyambung semula pembelajaran kita pada minggu lepas, iaitu tajuk bersih diri, hiasi peribadi. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, kamu dikehendaki membuka buku teks Pendidikan Islam tahun 1, muka surat 126 hingga 127. Kita akan ulang semula secara ringkas pembelajaran kita pada minggu lepas. Baiklah. Yang pertama, pengertian menjaga kebersihan diri. Apa dia menjaga kebersihan diri? Kita ulang semula. Menjaga kebersihan tubuh badan dan pakaian daripada najis dan kekotoran. Kita menjaga kebersihan tubuh badan dan pakaian daripada apa? Najis dan kekotoran. Baiklah, mari kita lihat dalil nakli tentang menjaga kebersihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Surah At-Taubah ayat 108. Maksudnya, Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka. Orang yang membersihkan diri akan dikasihi oleh Allah. Baiklah, kita ulang semula cara menjaga kebersihan diri. Siapa yang ingat macam mana cara menjaga kebersihan diri? Okey, betul. Kena mandi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Seterusnya kena buat apa lagi? Betul. Menggosok gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Selepas bangun tidur dan sebelum tidur. Seterusnya buat apa lagi? Beristinja selepas membuang air kecil dan buang air besar. Maksudnya kita cuci kubul atau dubur selepas kita buang air besar dan buang air kecil. Seterusnya kena buat apa lagi untuk jaga kebersihan diri? Apabila kita hendak solat ataupun mengaji, membaca Al-Quran, kita perlu mengangkat hadas kecil. Hadas kecil tu apa? Kita dah buang air besar tadi, dah buang air kecil ataupun kita dah kentut, kena mengambil wuduk untuk mengangkat hadas kecil tadi tu. Seterusnya, memakai pakaian yang bersih. Jangan pakai pakaian yang dah pakai 2-3 hari, pakai lagi. Okey, seterusnya memotong kuku. Memotong kuku supaya kuku kita bersih, tak hitam-hitam kan. Kalau kuku kita panjang, kotoran akan masuk bawah kuku kita tu. Seterusnya kena buat apa lagi? Dah wangi kan, dah mandi, dah gosok gigi, dah beristinja, dah ambil wudu pakai pakaian yang bersih, dah potong kuku, memakai wangian supaya badan kita lebih wangi, orang pun lebih selesa dengan kita. Baiklah, hari ini kita akan menyambung pembelajaran iaitu kepentingan menjaga kebersihan diri. Kenapa kita nak jaga kebersihan diri kita? Okey. Cuba tengok. Bersih. Kan? Okey. Yang pertama, sebab kita mengikut sunnah Nabi. Menjaga kebersihan itu termasuk sunnah Nabi. Kita ni kan umat Nabi Muhammad. Kita kena ikutlah sunnah Nabi. Sunnah Nabi kita itu supaya kita mendapat pahala dan dikasihi oleh Allah dan juga Nabi kita. Seterusnya, kesihatan terjamin. Bila kita jaga kebersihan, kesihatan kita takkan terjamin. Tidak mudah sakit. Lebih-lebih lagi pada waktu musim-musim COVID ni, kita kena kerap, kena lebih menjaga kebersihan diri kita supaya kita tidak mudah mendapat penyakit. Okey, seterusnya supaya ibadat kita diterima. Jika kita beribadat dalam keadaan diri kita kotor, tak berwuduk, maka ibadat kita tidak akan diterima. Kalau kita beribadat dengan menjaga kebersihan diri, dah berwuduk dan sebagainya, insya-Allah ibadat kita akan diterima. Seterusnya, bila kita bersih,
yakin. Nak bercakap pun penuh yakin sebab mulut dia tak bau. Jadi dia akan penuh berkeyakinan. Bidang wangi. Kalau busuk-busuk, awas awak yakin tak nak pergi dekat dengan orang sebab nanti orang tutup hidung. Kita rasa tak yakin nak berdekatan dengan orang. Okey, seterusnya melatih diri berdisiplin. Saya seorang murid yang berdisiplin. Tengok dia mandi kan. Gosok gigi, dia akan menjadi diri kita lebih berdisiplin. Jadi orang yang berjaya adalah orang yang berdisiplin. Seterusnya, supaya solat kita khusyuk. Bila kita dalam keadaan bersih, tak ada najis, maka solat kita akan lebih khusyuk dan kita lebih fokus dalam solat kita. Seterusnya, kita tengok pula akibat tidak menjaga kebersihan diri. Akibat kenapa? Kalau kita tak jaga kebersihan diri kita, apa jadi? Cuba tengok tu, kotor kan? Apa dia? Ibadat tidak diterima. Bersuci adalah suatu yang wajib dalam ajaran Islam. Tanpa bersuci, amalan kita tidak akan diterima. Kalau kita kotor, ibadat kita tidak diterima. Sia-sia je kita buat ibadat tapi tidak diterima. Okey, seterusnya mudah mendapat penyakit. Tengok, mudah demam, mudah sesama, batuk sebab kita tidak jaga kebersihan diri kita. Baiklah, seterusnya kawan-kawan menjauhkan diri. Tengok dalam gambar ni, tengok dia buka mulut je, orang lari kan. Orang tak mau sebab mulut dia berbau sebab tak gosok gigi, tak mandi. Jadi orang pun tak mau kawan dia. Kawan-kawan pun nak jauh, dia kata tak sedap lah bau dia ni, busuk. Dia pun tak mau kawan-kawan. Kawan-kawan pun semua lari. Nak tak macam tu? Tak mau kan? Okey, seterusnya berasa rendah diri. Bila kawan-kawan kita tak mau kawan kita rasa diri kita busuk, kawan-kawan tak mau dekat, kita rasa rendah diri lah. Kita rasa macam sedih, rasa tak berkeyakinan sebab kita tak menjaga kebersihan diri. Jadi kamu pilihlah, kamu nak jaga kebersihan diri ataupun tidak. Baiklah, sampai situ saja.